Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 4 Jun 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita dimulakan dengan tinjauan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin di beberapa kawasan sekatan jalan raya SJR Miri pada Khamis. Menerusi pemerhatian beliau, keadaan barisan yang terlalu panjang mengakibatkan laluan sesak dan melambatkan proses pemeriksaan pihak berkuasa. Oleh yang demikian, beliau selaku Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri memohon tindakan segera pihak PDRM untuk membuka SJR kepada 2 lorong bagi memudahkan lagi pergerakan. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan orang ramai untuk memberi kerjasama sepenuhnya dengan mendisiplinkan diri untuk tidak keluar sekiranya tiada urusan penting sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa. Selanjutnya, pematuhan SOP di Dalat. Pemilik premis perniagaan di sekitar Pekan Dalat mematuhi ketat garis panduan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Pemantauan Unit Komunikasi Awam Sarawak di sekitar pekan itu pada Khamis mendapati premis perniagaan yang tidak dibenarkan beroperasi ditutup sebagai mematuhi SOP PKP. Manakala premis perniagaan yang beroperasi turut menyediakan kod QR MySejahtera dan alat pengimbas suhu seperti yang disyaratkan dalam SOP PKP. Pelanggan juga mematuhi SOP yang ditetapkan seperti menggunakan pelitup mulut dan hidung serta mengamalkan penjarakan sosial. Laporan berikutnya, Sarawak Heart Foundation telah menyumbang 1 unit oksigen concentrator untuk kegunaan Jabatan Pediatrik Hospital Sibu. Penyerahan sumbangan tersebut telah disempurnakan Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka Dr. Anwar Rapai di Hospital Sibu pada Khamis. Dalam hantaran di Facebooknya, Dr. Anwar turut berterima kasih kepada pemancar daerah Sibu dan pengarah urusan Pansar Berhad Datuk Jason Tai Hee di atas tajaan tersebut. Dalam majlis sama, Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam turut meninjau kemajuan pembinaan Fever Clinic and Respiratory Zone Hospital Sibu bersama pengarah Hospital Sibu. Zon itu nanti akan mengasingkan pesakit ANE sebab demam dan masalah respiratory dari pesakit kecemasan yang lain dan ianya mempunyai 4B untuk melakukan ujian calitan COVID-19. Berikut pula mengenai suntikan vaksin COVID-19. Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing berharap lebih ramai penduduk di kawasannya menerima suntikan vaksin COVID-19. Sehubungan itu, beliau mahu lebih banyak dos vaksin dibekalkan di kawasan Meradong bagi membolehkan mereka yang telah mendaftar diberikan suntikan COVID-19. Saya difahamkan setiap minggu mungkin ada beribu-ribu vaksin akan datang ke bahagian Sarike. Dan saya berharap semua warga Meradong akan diberi chance untuk menerima vaksin dos pertama di masa yang akan datang. Bercakap kepada UKAS selepas meninjau pusat pemberian vaksin PPV Dewan Masyarakat Bintangor pada Khamis, beliau menzahirkan rasa gembira selepas mendapati ramai warga Meradong menerima suntikan di PPV berkenaan. Beliau juga berharap Pejabat Daerah Meradong dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Meradong akan berusaha memastikan penduduk yang telah mendaftar diberikan suntikan vaksin COVID-19 kerana ia penting bagi memutus penularan wabak COVID-19 di daerah itu. Masih lagi mengenai suntikan vaksin COVID-19. Program imunisasi COVID-19 fasa kedua daerah Daro diteruskan pada Khamis kepada golongan berisiko tinggi dan barisan hadapan sekitar Daro dan Matu. Program tersebut berjalan lancar mengikut SOP ditetapkan di Dewan Masyarakat Daro dengan penerima disuntik dos kedua vaksin COVID-19. Beberapa penerima yang ditemui UKAS melahirkan rasa lega dan gembira kerana telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 tersebut. Menurut Rudi Ladi, orang ramai yang belum mendaftar untuk menerima vaksin disaran berbuat demikian dengan segera demi untuk melindungi diri mereka. Kepada sesiapa yang belum lagi mendaftar MySejahtera, daftarlah. Ingat, vaksin ini adalah pelindung kita untuk berkelompok.
Sesungguhnya apabila kita telah mendapat vaksin, sedikit sebanyak telah memberi kita untuk bersama-sama dalam kelompok masyarakat kita dalam mencegah vaksin ini, terutamanya COVID-19. Nada sama disuarakan Mariana Mohidin yang mahu orang ramai di Daro memberi kerjasama dengan mendaftar untuk menerima vaksin. Kita harap warga-warga terutamanya di Matu Daro ini, khas-khasnya di kawasan pedalaman, sila daftar diri dapatkan vaksin untuk menambahkan imunisasi badan kita supaya kita terelak daripada jangkitan COVID dan berilah kerjasama kepada semua pihak. Dan kami yang telah menerima juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang bertugas untuk menyelesaikan vaksin kita, di mana kita lihat kementerian kita, negara kita, Perdana Menteri kita, semuanya terlalu perhatian dengan kita dan melindungi kita. Tuan Rumah Lauren Siru pula menasihatkan orang ramai agar tidak perlu bimbang menerima suntikan kerana ia adalah selamat. Ini vaksin pertama sampai ke vaksin kedua tu yang ada saya pedih, yang ada nama-nama bisa bakal bunyi ko sedak ya bisa namanya kesan nama semua bakku yang ada lah. Aku harap ke kita bak luar dia yang kempai ambil vaksin. Aku minta kita register diri bak My Sejahtera laban vaksin tu selamat dikena kita kena nyeliah kita hari dirampir penyakit COVID tu. Nya alai aku minta kita anan takut ngambil vaksin tu. Laban tu adalah nyaga diri kita, ngau nyaga orang kebukai te ngeliling kita. Habibie Jarai turut menegaskan kepada orang ramai untuk mengambil vaksin kerana ia sangat penting dalam melindungi diri serta orang lain. Jadi kau semua melolah semua lo kampung-kampung yang vaksin dau ngah kod be lah, mudah-mudahan kalau dau semua yang vaksin menjaga kesihatan telur be sehingga semoga Allah melindungi telur semua, menghilangkan penyakit COVID-19 ngah telur semua. Jadi nidun mak sanan ko ngah semua, jadi ko semua lah lebih lah benar-benar lah ngadan telur semua ge supaya telur semua selamat wang penyakit COVID-19 Berita diteruskan dengan laporan COVID-19 di Sarawak pada Khamis. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan JPBN Sarawak, sebanyak 594 kes baharu COVID-19 telah dicatat di negeri ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 49,214. Sebanyak 27 daerah yang merekodkan kes iaitu seperti yang berikut. Dalam pada itu, turut dimaklumkan terdapat 6 kes kematian baharu dilaporkan menjadikan jumlahnya meningkat kepada seramai 311 orang. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan penamatan bagi 4 kluster iaitu kluster Jalan Bambangan Muka, kluster Kampung Tengah Betong, kluster Jalan Roban Lama Seratok dan kluster Kemas Kuching. Dalam pada itu, kluster Sungai Selangan Serike telah diisytiharkan sebagai kluster baharu yang mana ia dikesan di sebuah rumah panjang di kawasan Sungai Selangan dalam daerah Serike, Sarawak yang berlaku hasil pergaulan sosial dalam kalangan penduduk di rumah panjang tersebut. Selain itu, JPBN Sarawak juga telah memutuskan untuk mengisytihar, melanjut dan menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa lokasi seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, pesanan kepada semua untuk keluar di rumah apabila perlu sahaja. Amalkan PKP kendiri, elakkan jangkitan COVID-19 dari terus menular. Jadi marilah semua lindungi diri, lindungi semua. Salam UKAS.